Selamat datang ke channel Jari Jemari Alia. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam talian di rumah masing-masing. Bahasa Melayu tahun 6 SK. Tema Keistimewaannya Keluargaku. Tajuk Sayangi Keluarga. SP 1.2.6. Jom belajar bersama Cikgu Sabaria. Baiklah murid-murid, sebelum itu cikgu akan menjelaskan dahulu tentang standard kandungan 1.2. Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang betul. Standard pembelajaran 1.2.6 iaitu mendengar, memahami dan menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Seterusnya, kita lihat pula objektif. Di akhir pembelajaran, murid dapat memahami dan menyebut jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Baiklah murid-murid, seterusnya kita tengok pula kriteria kejayaan. Murid boleh menyebut sekurang-kurangnya 3 ayat daripada 4 jenis ayat dan 1 daripada 2 ragam ayat dengan betul. Pada hari ini, kemahiran yang cikgu fokuskan ialah mendengar dan bertutur. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Sila buka buku teks muka surat 2. Tengok unit 1, bakat istimewa. Tajuk sayangi keluarga. Kemahiran mendengar dan bertutur. Baiklah, cikgu minta semua murid ikut cikgu membaca ayat dalam dialog ini. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baik, Ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ayah, lihatlah lukisan Irfan.
Irfan sungguh pandai melukis, ayah. Wah, cantiknya. Baiklah murid-murid, sebentar tadi anda telah membaca dialog dan mendengar beberapa perbualan antara Amar dan keluarganya. Di sini digambarkan bahawa keluarga Amar sebuah keluarga yang bahagia. Banyak aktiviti yang dilakukan bersama-sama di antara keluarga. Segala perkembangan anak-anak diambil tahu oleh kedua orang tuanya, iaitu ayah dan ibu Amar. Baiklah murid-murid, sebentar tadi anda telah membaca pelbagai jenis ayat. Bolehkah anda mengenal pasti dalam perbualan antara Amar dan keluarganya ada pelbagai jenis ayat yang telah digunakan? Adakah anda boleh nyatakan bersama-sama sini? Misalnya, Amar, tolong buka pintu, ayah kamu sudah pulang. Adakah ni jenis ayat apa? Adakah ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, ataupun ayat perintah, ya? Jadi dalam perbualan ini ada beberapa contoh ayat perintah, ayat tanya, ayat penyata dan juga ayat seruan. Jadi kita akan lihat dalam dialog ini macam mana kita nak kenal pasti jenis dan ragam ayat tersebut, ya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan buat aktiviti mengecam ragam ayat. Dalam perbualan tadi kita akan dapat lihat bentuk ayat, ada ayat aktif dan juga ayat pasif. Dalam ayat perintah juga ada ayat suruhan, ada permintaan dan ada juga jenis ayat seruan. Jadi bagaimana kita hendak mengecam ragam ayat tersebut? Jom belajar bersama cikgu. Murid-murid, sini cikgu akan jelaskan dulu tentang apa itu ayat perintah. Ayat perintah selalunya digunakan untuk menyuruh, mempersilakan dan meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh, tolong, perkataan tolong membawa maksud suruhan. Ya, yang pertama tu. Okey, yang kedua ialah minta. Minta ataupun harap membawa maksud permintaan. Dan yang ketiga, sila dengan jemput. Ini membawa maksud kepada silaan. Dan yang keempat, jangan ataupun usah membawa maksud sebagai larangan. Baik, seterusnya cikgu akan terangkan dulu tentang ayat tanya. Ayat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti benda, manusia, masa, bilangan, sebab, tempat dan sebagainya. Dalam ayat tanya ada dua jenis. Satu, menggunakan kata tanya seperti siapa, apa, bila, di mana, mengapa, berapa. Okey. Yang kedua ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Tetapi dalam ayat tersebut ada tanda soal seperti ayat tanya yang ada kata tanya, ya. Baiklah, tengok pula ayat seruan.
ayat yang digunakan untuk menyatakan perasaan seperti kagum, marah, kecewa, sakit dan lain-lain. Contoh, ayat seruan terbahagi kepada dua. Satu, ayat seruan dengan kata seru dan ayat seruan tanpa kata seru. Untuk ayat seruan dengan kata seru, contohnya, aduh, sakitnya. Aduh adalah kata seru. Yang kedua, contoh ayat seruan tanpa kata seru ialah tahniah atas kejayaan. Tetapi ada tanda seru di akhir ayat, walaupun tiada kata seru di awal ayat. Seterusnya, cikgu akan terangkan pula tentang ayat penyata, iaitu ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menerangkan sesuatu hal. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan terangkan pula tentang ayat aktif, iaitu ayat yang mengutamakan subjek sebagai pelaku dan objek sebagai cerita. Dalam ayat aktif, kata kerjanya ialah kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Baiklah, seterusnya cikgu akan terangkan pula tentang ayat pasif. Ayat yang objek dijadikan subjek dan pelaku dijadikan predikat. Mari kita lihat contoh macam mana dikatakan sebagai ayat pasif. Ayat nombor 1, contoh, kereta itu saya basuh. Kereta itu adalah subjek dan saya basuh adalah predikat. Kita tengok pula bahagian predikat ayat pertama tu. Saya, cikgu bulatkan dengan garisan berwarna merah. Kemudian basuh dengan garisan berwarna hijau. Baik. Objek adalah kereta itu. Jadi pelakunya ialah siapa? Saya. Saya sebagai pelaku. Kemudian kata kerja pasif tu adalah basuh. Okey, contoh yang kedua. Tikus dikejar kucing itu. Tikus adalah objek. Kemudian dikejar adalah kata kerja pasif. Pelakunya ialah kucing. Contoh ayat pasif. Baik, seterusnya kita akan melihat pula bagaimana cara untuk mengecam jenis ayat. Contoh dalam perbualan tadi, Ama, tolong buka pintu. Ini adalah ayat yang diujarkan oleh ibu. Jadi, macam mana kita nak kenal pasti, nak mengecam jenis ayat ini? Daripada perkataan dalam ayat ni, cuba anda lihat kataan yang kedua tu, tolong. Perkataan tolong ini untuk menunjukkan kita menyuruh, menyuruh melakukan sesuatu. Jadi ini adalah contoh ayat perintah, iaitu jenis suruhan. Baik, seterusnya kita tengok pula ayat yang kedua, ya. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Ama? Baik, kita nak kenal pasti apakah jenis ayat ini. Okey, ada kata tanya, apakah, dan ada tanda soal. Kalau ada kata tanya yang cikgu bulatkan dengan garisan berwarna merah tu, dan ada tanda soal, ini menunjukkan ayat apa? Ya, betul. Ini adalah jenis ayat tanya, ya.
Baiklah, untuk ayat yang ke seterusnya, kita tengok pula. Ayah, lihatlah lukisan Ifan. Baik, ini jenis ayat apa pula? Okey, cikgu bulatkan perkataan yang bulatkan perkataan lihatlah dengan garisan merah. Yang ini menunjukkan apa? Macam suruhan Jadi kata kunci bagi ayat perintah. Okay. Ini adalah contoh ayat perintah. Seterusnya, wah, cantiknya. Yang ini ada kata seru dan tanda seru. Cikgu bulatkan kata seru dan tanda seru. Ini menunjukkan ayat seruan. Ya, seterusnya kita lihat pula jenis ayat yang keempat. Bagus Amma, masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Cuba lihat ayat yang cikgu bulatkan dengan garisan merah. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Okey. Apa kata kunci kat sini? Kataan diisi. Diisi. Diisi ni maksudnya menunjukkan jadi imbuhan di. Diisi. Jadi kata kunci bagi jenis ayat pasif, bukan ayat aktif. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula contoh ayat yang ketiga, iaitu banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama ayah. Baik, daripada ayat ini, bagaimana kamu hendak mengenal pasti jenis ayat? Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama ayah. Telah cikgu bulatkan dengan garisan merah. Kemudian kata nama ayah. Ayah tu di akhir ayat selalunya pelaku diletakkan di bahagian hadapan ayat, tetapi yang ini ayah di belakang ayat, menunjukkan ayat apa? Betul, ini ialah ayat pasif. Okey, seterusnya kami membaca beberapa buah buku cerita. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Yang ini agaknya ayat apa? Okey. Kataan kami. Kata apa? Kata ganti diri. Kami. Kata ganti diri yang kedua. Kami di awal ayat, kemudian cerita di bahagian belakang. Okey, bermakna ini menunjukkan ayat apa? Ayat aktif. Betul. Baiklah murid-murid, bagi memantapkan lagi pemahaman kamu tentang pelbagai jenis ayat dan juga ragam ayat, cikgu minta kamu salin semula jenis ayat yang ada di dalam dialog tadi ke dalam buku tulis. Saya dah beri contoh dekat situ. Contoh ayat pertama, Amma, tolong buka pintu. Anda tuliskan situ jenis ayatnya, sama ada ayat perintah ke, ayat seruan ke, Cikgu dah tulis yang contoh tu ayat perintah. Jadi sebagai latihan, anda lengkapkan ayat dari nombor 1 hingga nombor 5. Saya dah tuliskan contoh jenis ayat, anda pilih ayat berdasarkan jenis ayat.
Baiklah murid-murid, setelah selesai tugasan menulis jenis-jenis ayat, cikgu minta kamu hantar latihan yang telah disiapkan dengan mengambil screenshot gambar bukti anda telah siap melalui WhatsApp. Terima kasih. Sebagai tanda penghargaan, cikgu minta yang belum subscribe lah channel cikgu. Dan terima kasih juga kepada yang telah subscribe channel cikgu Jari Jemari Alia. Seterusnya, cikgu juga mengharapkan perkongsian ini mendapat manfaat dan anda sentiasa bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Diharapkan juga anda menjaga kesihatan diri dan keluarga dengan duduk di rumah. Jangan pergi ke mana-mana. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum dan sekian, terima kasih.